Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara perkongsian hari ini, KPWKM cadang perkenal program intervensi tangani kes buang bayi. Perinciannya kita langsung saja bersama Buma Wen di Kuching, Sarawak. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM dijangka akan memperkenalkan program intervensi atau pencegahan bagi menangani kes buang bayi dalam kalangan remaja. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia akan melibatkan kerjasama pelbagai pihak termasuk institusi agama serta institusi kekeluargaan. Maklumat mengenai program itu akan diperincikan dalam masa terdekat dan ia lebih kepada penerapan nilai-nilai murni dalam institusi keluarga. Kita ni satu intervensi, satu lagi kita perlu anak-anak dilahirkan. Kita masih kurang, kita punya especially Sarawak ni low birth rate, the lowest in the country. Jadi kita perlu ada anak dilahirkan. Maka kita mahu mereka yang remaja ini kalau nak kahwin tu betul. Dan kita amat welcome them lah untuk kahwin. Jadi kami akan menganjurkan program-program seperti antaranya mass wedding. InsyaAllah dan kita akan kerjasama dengan Sarawak juga. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Orang Kurang Upaya Kebangsaan 2023 bertemakan membangun OKU Madani di Padang Merdeka Kuching. Lebih 1,000 warga bandaraya menyertai program tersebut yang julung kali diadakan di Kuching, termasuk lebih 200 OKU berdaftar. Pusat Sains Sarawak dijangka akan beroperasi pada suku kedua tahun 2026. Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat menerusi kenyataan media berkata, Menteri berkenaan Datuk Seri Roland Sagawiin telah mengetuai rombongan lawatan kerja ke Pusat Sains Seoul di Korea pada Jumaat lepas sebagai persiapan untuk penubuhan Pusat Sains Sarawak. Lawatan itu bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan mempelajari daripada Korea mengenai pengoperasian Pusat Sains yang berjaya. Semasa lawatan tersebut, Datuk Seri Roland turut mengadakan pertemuan bersama pengarah pusat terbabit Yeo Man Seon selain diberi taklimat pengoperasian pusat itu. Lawatan lain termasuk ke Pusat Sains Negara di Daejeon dan Museum Sains Negara Gwacheon. Lawatan kerja ke Korea juga bertujuan untuk mencari kerjasama penyelidikan dan pembangunan dalam bidang produk farmasyutikal dan bioperubatan. Untuk itu, lawatan dijadualkan ke Bukuang Farmasyutikal, Universiti Yonsei Seoul, Yayasan Perubatan Sigan, Pusat Perubatan Asan dan SD Biosensor. Dalam pada itu, Datuk Seri Roland turut menerima kunjungan hormat daripada Institut Penyelidikan Biosains dan Bioteknologi Korea dan mengemukakan cadangan untuk kerjasama dengan Loji Perintis Lembah Bio Sarawak. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan akan merancangkan lagi program pembangunan usahawan tahun depan bagi membantu lebih ramai belia memula dan mengukuhkan perusahaan mereka. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, pihaknya telah merangka sebuah program usahawan muda Sarawak yang merupakan kesinambungan dari program Youth Entrepreneur Setup YES yang dilaksanakan tahun ini. Jelas beliau pihaknya akan merangka program bersasar untuk usahawan belia berdasarkan data yang diperoleh daripada program YES. Kita akan mengadakan program secara bersasar terus kepada belia-belia ini untuk mengikuti program kita. Mana yang minat food base, kita akan latih mereka kepada food base. Mana yang minat agriculture, kita akan fokus mereka agriculture. Mana yang minat kepada fashion and design, kita akan fokus kepada bahagian fashion and design. Selain itu, katanya program sama juga akan dilaksana untuk mereka yang meminati bidang seperti teknologi maklumat, animasi dan perfilman. Ujarnya adalah penting untuk mengadakan program atau kursus yang mengikut minat kumpulan belia bagi memastikan keberkesanan program pembangunan usahawan di Sarawak. Datuk Dr. Ripin ditemui media ketika menghadiri konsert Seoul sempena Hari Belia Sarawak yang diadakan di Kapit. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kementeriannya kini sedang melakukan pelbagai persiapan untuk Sarawak menjadi tuan rumah sukan Malaysia SUKMA tahun depan. Ini termasuk persediaan para atlet dan naik taraf pelbagai fasiliti sukan.
Sekolah Kebangsaan SK Tegulang Murum, sebuah sekolah pedalaman 3 yang terletak lebih 300 km dari Bandar Bintulu, ia mula beroperasi pada 2 Januari 2014 menggunakan bangunan ihsan daripada Sarawak Energy Berhad SEB yang membangunkan empangan hidroelektrik Murum. Diterajui seorang guru besar wanita Kayan, Cikgu Nora Igang, SK Tegulang mempunyai 146 murid, majoritinya anak-anak Penan dan Kenyah dari penempatan semula Murum. Seperti sekolah-sekolah lain di pedalaman, infrastruktur sekolah merupakan cabaran kepada SK Tegulang. Oleh itu, projek pembinaan bangunan baharu SK Tegulang yang akan bermula dalam masa terdekat diharap dapat menotakkan isu sekolah daif. Namun cabaran utama di SK Tegulang ialah mengubah mentaliti ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah yang mengakibatkan isu ketidakhadiran dan keciciran murid ke sekolah yang tinggi, terutamanya di kalangan murid-murid Penan. Mereka tidak beri tahu kepada anak-anak mengapa pendidikan itu penting. Belum ada lagi. Setakat ini saya dengar adalah 1-2 yang sedar memang ada perubahan. Contohnya di Longwood, ada 1-2 keluarga yang sedar sekarang ini. Anak mereka berjaya, okey, itu yang kita selalu bagi contoh. Tapi kebanyakan belum lagi. Sementara itu, graduan UiTM Kota Semerahan, Angeli Pasang, yang merupakan anak Penan dari Longwood Metalun menuntut ketegasan ibu bapa untuk menghantar anak-anak ke sekolah. Kerana anak-anak nanti, mereka tidak akan hidup selamanya dengan ibu bapa. Mereka akan menjalankan kehidupan mereka. Jadi, untuk menjalankan kehidupan yang lebih bagus, mereka harus ada pendidikan yang bagus juga. Angeli yang kini menjadi guru sementara di SK Tegulang sewajarnya menjadi contoh kepada murid-murid komuniti Penan yang sedia bersaing dengan masyarakat lain melalui dunia pendidikan. Mereka ditemui semasa program Mojing Kenin anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dan Pejabat Pendidikan Daerah Belaga serta tabung amanah bakun di SK Tegulang. Baik, ribuan peminat muzik dan seni yang hadir ke Festival Muzik dan Seni Antarabangsa Sarawak ke-4 SIFMA 4 di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak semalam terpukau dengan setiap persembahan disajikan. Program turut dihadiri Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pesta Kaul Melanau, perayaan Diva Bali, sambutan Tahun Baru Cina, silat Melayu dan persembahan Sarawak Welcome You. Antara persembahan utama pula ialah piano solo oleh Bridget Yi Jantung dari United Kingdom, soprano oleh penyanyi soprano kelahiran Sarawak Wendy Yong, tarian solo Thailand oleh Miss Nata Tida, Philippines Broadway Jazz Dance dan Sigma Orchestra sebelum ditutup dengan persembahan joget. SIFMA 4 berlangsung selama 2 hari bermula semalam melibatkan persembahan artis dari luar negara seperti Thailand, Filipina, India, Indonesia dan Singapura serta artis tempatan dari Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Hampir 3,500 penduduk Bandaraya Kuching menyertai larian bomba Sarawak 1.0 anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak. Pelepasan larian telah disempurnakan Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian bersama pengarah JBPM Sarawak Datuk Kirudin Rahman di perkarangan Ibu Pejabat Majlis Bandaraya Kuching Selatan. Acara tersebut turut disertai pengamal media Sarawak. Turut diadakan kempen kesedaran keselamatan kebakaran meliputi ceramah keselamatan kebakaran, demonstrasi pasukan sedia urus risiko isi rumah dan demonstrasi unit pengesan K9. Sementara itu, RTM Sarawak hari ini turut menganjurkan RTM Fun Run 2023, anjuran Kelab Sukan dan Rekreasi RTM Sarawak. Seramai 151 kaki tangan Jabatan Penyiaran Sarawak menyertai larian berkenaan. Pengarah Penyiaran Sarawak Wan Azan Wan Hamad hadir menyempurnakan acara pelepasan yang berlangsung di perkarangan RTM Kuching. Acara tersebut turut disertai 12 ahli Persatuan Veteran RTM, VVRTM. Berucap pada majlis tersebut, Wan Azan memberitahu program bertujuan mempromosikan gaya hidup sihat dalam kalangan kaki tangan RTM melalui aktiviti bersukan. Ia juga diharap akan mengukuhkan jalinan antara kaki tangan RTM termasuk ahli VVRTM. Justru beliau berharap agar program itu dapat diadakan dengan lebih kerap pada masa akan datang.
Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Baik, kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Sahi, silakan. Baik, Bu Mar, terima kasih.